orang mungkin merasa asing dengan aplikasi Discord. Namun bagi mereka yang selalu bermain game secara online, aplikasi ini cukup popular untuk digunakan. Tetapi untuk mudah untuk kita fahami, aplikasi Discord ini mempunyai fungsi yang sama dengan Skype, di mana ia boleh share screen, teks dan juga sembang suara. Dan pada hari ini kita akan menelusuri bagaimana untuk menggunakan aplikasi Discord, khususnya dalam pembelajaran dan juga pengajaran secara online. Sejauh manakah aplikasi ini dapat membantu guru-guru di luar sana untuk mengajar menggunakan aplikasi Discord. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada founder Siapakah yang memperkenalkan aplikasi Discord ni? Okey, aplikasi Discord ni diperkenalkan pada tahun 2015 oleh seorang yang bernama Jason Citron pada tahun 2015. Discord ialah perisian percuma untuk PC dan juga mudah alih, di mana ia mempunyai dua jenis saluran, iaitu saluran teks dan juga saluran suara yang boleh digunakan untuk perkongsian dan perbincangan pelbagai bentuk seperti sembang teks, suara dan perkongsian skrin. Okey, seperti yang kita lihat logo Discord. Okey, hari ini kita akan mempelajari sedikit mengenai logo Discord itu sendiri. Okey, seperti yang anda lihat, logo Discord mempunyai dua logo, iaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2021, kemudian diupdate pada tahun 2021 sehingga lagi ni. Okey, seterusnya setelah mendesain berulang-ulang kali logo Discord ni, akhirnya bentuk robot Clyde tetap sama juga, tetapi hanya sedikit berlaku perubahan, iaitu bila kita lihat di hujung atas, iaitu antenanya telah bersatu dengan tubuh utama kepalanya dan menjadi tonjolan trapezium yang mirip dengan telinga. Lepas tu jika kita lihat strok bahagian bawah telah dipendekkan sedikit dan membuat senyuman terlihat lebih berisi sekarang berbanding logo yang dahulu. Lepas tu perubahan signifikan pula dilakukan pada huruf D, di mana jika kita lihat D menggunakan abjad yang huruf yang lebih besar dan perkataan selebihnya menggunakan abjad yang kecil. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu apa yang Discord boleh buat. Dengan erti kata lain, apa kelebihan penggunaan aplikasi Discord ini? Yang pertama, apabila guru nak membina sesuatu kumpulan dalam Discord ini, guru boleh memilih server apa yang guru itu nak. Sebagai contoh, gambar rajah yang saya paparkan yang pertama ini. Guru boleh memilih server apa yang guru nak, iaitu gaming ke, school club ke, study group ke, friends ke, ataupun guru boleh memilih server create my own. Tapi kalau dari segi pendidikan, guru boleh sama ada boleh create my own ataupun study group. Tapi kumpulan kami memilih create server study group. Jadi kat sini kita boleh lihat Discord ni dia sama seperti macam Teams lah. Teams kan sebelum kita nak create kumpulan tu, dia akan tanya kita create tu untuk apa, untuk community ke, untuk private ke public, macam tu lah kan. Jadi Discord ni pun sama, dia ada bahagian-bahagian dia ada jenis-jenis dia. Jadi macam untuk kita, untuk guru dari segi pendidikan, guru boleh memilih create my own ataupun study group. Kerana dua perkara itu more kepada pendidikan.
Selepas itu, setelah guru membina kumpulan, guru boleh menjemput murid ke dalam Discord sama ada dengan memberikan perkongsian pautan kepada murid ataupun menjemput murid pada nama yang tertera dalam gambar rajah tersebut. Untuk makluman, nama yang tertera pada gambar rajah kedua ini adalah nama yang guru itu telah menjadi rakan kepada murid. Kiranya Discord ni dia ada account. Dia umpama macam Facebook ada rakan dan kita add rakan tu akan add kita balik. Macam tu. Bila dah ada rakan, dia akan keluarlah senarai nama rakan tu. Sama juga macam Discord ni. Kita akan add satu sama lain dan dia akan keluar nama kat situ. Jadi di situ kalau ada nama murid dekat situ, kita boleh invite. Terus tekan butang invite. Tapi kalau tiada nama murid yang kita nak, kita boleh berkongsi, memberikan perkongsian pautan kepada murid ataupun orang luar lah yang tak ada tak ada akaun Discord ni lagi. Jadi selain itu juga kita kan memberikan perkongsian pautan. Pautan yang kita berikan tu, kita boleh sunting pautan tu dengan menggunakan butang edit invite link. Apabila kita dah menekan butang edit invite link, gambar kita akan lihat seperti gambar rajah yang ketiga akan terpapar dan di situ kita boleh memilih beberapa pengguna yang boleh masuk ke dalam kumpulan. Kiranya kelebihan Discord ni juga, apabila kita dah create satu group tu, kita boleh pilih berapa pengguna ataupun berapa murid yang boleh masuk dalam Discord tu. Sama ada kalau kita lihat dalam group dalam gambar rajah yang saya berikan ni, sama ada 1, 5 orang, 10 orang ataupun infinity ataupun 100 dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Discord ni juga boleh menetapkan berapa lama pautan link yang dikongsikan tu aktif supaya dapat mengelakkan daripada orang asing masuk. Kiranya kita dah berkongsikan pautan tu kepada murid dan kita boleh kita boleh setkan masa berapa lama pautan yang kita kongsikan tu bertahan aktif. Contohnya lah, berdasarkan gambar ini sama ada 7 hari ataupun sehari ataupun 12 jam ataupun tak ada langsung limit masa pautan link tu. Jadi kat sini itulah kelebihan Discord di mana dia boleh dia boleh memilih beberapa orang untuk masuk ke dalam kumpulan tersebut dan dia boleh menetapkan link pautan link tu berapa lama link itu akan aktif. Jadi itulah kelebihan Discord. Baiklah, kelebihan yang seterusnya adalah apabila kita masuk dalam kumpulan Discord ini, pada bahagian belah kiri Discord ini akan terpapar beberapa item dan beberapa item ini dikenali sebagai channel, iaitu yang terdiri daripada information, text channel dengan voice channel. Sebelum ini saya katakan kalau pendidikan kita akan memilih untuk membuat kumpulan sama ada untuk study group ataupun kita create my own. Tapi kumpulan kami memilih untuk buat study group, maksudnya memilih server study group. Jadi dia akan keluar information, text channel dengan voice channel. Okey. Saya akan menerangkan lebih lanjut lagi tentang information. Okey, apa itu information ni? Information ni adalah bahagian untuk pemberitahuan mengenai sesuatu perkara seperti mana peraturan, nota ke ataupun kita introduce kita punya diri dan murid-murid yang lain. Lepas tu bahagian information ni pula kelebihannya bukan bahagian information saja, bahagian semua channel lah. Semua channel boleh pecahkan kepada beberapa bahagian.
Macam dalam information ni kan, dia boleh pecah kepada welcome and rules, kepada note, kepada introduce yourself ke. Benda itulah kelebihan Discord. Discord ni dia boleh pecahkan beberapa information tu kepada beberapa bahagian. Dan dia memudahkan untuk guru menyediakan maklumat kepada murid mengikut kategori channel tu. Kalau kat sini sebagai contoh macam note resource, maksudnya nota lah. Bagi nota, guru boleh tekan pada bahagian note resource tu dan di situ guru boleh meletakkan nota berkaitan tajuk pengajaran pada channel note resource tu untuk memudahkan murid mengakses nota. Kalau guru nak meletakkan macam peraturan ke, guru boleh letakkan peraturan tu kepada welcome and rules. Contoh lain juga, guru boleh, kalau macam guru nak introduce, guru dan murid nak introduce sesama sendiri, dia boleh tambah kat situ, dekat information tu, bahagian introduce yourself. Kat situ, dekat channel tu, guru boleh berborak untuk memperkenalkan diri. Jadi dekat sini mudahlah. Kelebihan Discord di sini adalah Discord ni dia boleh pecahkan kepada beberapa channel. Kalau untuk information ni dia boleh pecahkan kepada beberapa lah, kepada peraturan, kepada nota, kepada introduce yourself. Sebab kat bahagian information ni adalah bahagian untuk pemberitahuan mengenai suatu perkara. Macam peraturan, nota dan lain-lain lagi. Baiklah, seterusnya seperti yang saya cakap sebelum ni, guru boleh menambah, memecahkan information ni kepada beberapa channel. Okey, macam mana nak guru nak pecahkan information ni kepada beberapa channel dengan menekan butang tambah. Kalau tengok dalam slide ni, saya ada tunjuk tekan butang tambah itu dan seterusnya dia akan memaparkan gambar yang di sebelah ni, yang create channel ni. Jadi kat sini guru boleh binalah channel yang baru untuk mengisi maklumat yang ada dalam gambar rajah dekat atas ini. Contohnya kalau macam tadi saya cakap guru nak tambah introduce yourself. Jadi guru tekan butang tambah dan guru create channel tu dengan namakan channel tu introduce yourself. Jadi bila guru dah create channel, guru tekan done dan terpaparlah channel yang baru dekat bawah note resource tu. Jadi kat situ guru boleh letaklah, kalau introduce yourself, guru boleh pada bahagian introduce yourself tu guru boleh membuat sesi perkenalan dengan murid pada bahagian tu. Kalau bahagian nota, guru boleh berkongsikan nota pada bahagian notes and resource. Selain itu, kelebihan Discord ini adalah setiap channel yang kita bina, terutamanya di bawah information ni, kita boleh mengawal dan menghadkan aktiviti pelajar. Contohnya, kalau pada bahagian nota, pada bahagian notes and resource, di bawah information, kita sebagai guru nak mengkongsikan nota tanpa ada gangguan daripada murid-murid pada channel tersebut. Jadi guru boleh mengedit, mensunting channel tersebut untuk menghadkan dan mengawal aktiviti pelajar. Caranya bagaimana? Okey, caranya guru boleh sunting channel dengan menekan butang edit channel, seperti gambar rajah yang pertama. Anak panah yang saya letakkan tu edit channel, guru boleh menekan pada bahagian itu, kemudian dia akan memaparkan. Selepas dah tekan butang edit channel, paparan seperti gambar yang kedua ni akan keluar. Selepas itu, guru tekan pada butang add everyone.
Selepas itu, guru dah tekan butang add everyone, dia akan memaparkan seperti gambar rajah yang ketiga, di mana boleh lihatlah kat situ permission override. Guru boleh hadkan aktiviti pelajar dengan senarai itulah. Guru boleh contohnya macam view channel. Murid boleh view channel. Okey, kalau guru nak murid view channel, guru tanda right. Manage channel, guru tak nak murid manage channel, jadi guru tanda pangkah. Itu. Jadi kelebihan Discord ni adalah guru boleh mengawal dan menghadkan aktiviti pelajar pada dalam satu channel tu. Contohnya channel nota yang saya katakan tadi, guru boleh hadkan dengan murid tidak boleh manage, tak boleh edit channel tersebut, tak boleh menghantar apa-apa nota, dan hanya guru sahaja yang menghantar. Jadi itu kelebihan penggunaan Discord ini. Penggunaan Discord pada bahagian channel. Seterusnya adalah text channel. Kalau kita lihat, text channel ini terletak antara information dan juga voice channel. Jadi kalau kita tengok balik perkataan text channel itu sendiri, ia sudah cukup menggambarkan bahawa ruang ni sebenarnya untuk apa? Iaitu untuk menghantar pesan secara bertulis. Okey. Kalau anda dah login, dah daftar masuk, dah create dah pun kelas anda sendiri dalam Discord ni, Discord akan memaparkan keempat-empat channel ni lah, iaitu general, homework help, session planning dan off topic. Okey, seterusnya kita akan lihat fungsi keempat-empat ni secara dasarnya. Apa je kita boleh guna dalam channel ni untuk pengajaran. Okey, yang pertama general. Secara umumnya, general ni dia dilakukan untuk murid dan guru itu berinteraksi untuk tanya kehadiran, kesihatan murid dan sebagainya. Untuk homework help pula, ruang ni dilakukan untuk berbincang tentang kerja rumah atau soalan-soalan yang murid tidak faham, murid boleh bertanya dalam ruangan ni. Kemudian untuk ruang session planning dan off topic, kebiasaan ruang ini dilakukan untuk perbincangan di luar tajuk pembelajaran. Mungkin berkaitan dengan baju kelas, carta organisasi dan lain-lain lah. Tapi guru sendiri boleh ikut guru tu sendirilah, dia nak buat apa dia nak buat apa dalam ruangan-ruangan tu. Dia ikut cikgu tu sendirilah, macam tu. Seterusnya adalah kelebihan lain text channel ni. Kelebihan lain dia adalah, yang pertama sudah pasti boleh bersembang secara bertulis atau beri reaksi menggunakan stiker, emoji dan GIF. Dan ini akan saya tunjukkan selepas ni lah. Boleh hantar gambar, boleh hantar file berbentuk PDF atau dokumen dan sebagainya. Dan boleh pass link untuk aktiviti penilaian. Guru boleh hantarlah link untuk aktiviti penilaian untuk melalui quizzes, Kahoot, word wall dan sebagainya. Seterusnya adalah setting. Kalau kita lihat dalam Discord, kita akan jumpa dua setting. Yang pertama, general setting, iaitu setting bagi keseluruhan Discord. Yang kedua adalah setting bagi text dan channel. Yang ni merupakan gambaran bagi general setting. Iaitu ni ada beberapa kategori lah, mana yang kita nak on kan, mana kita nak off kan, macam tu. Yang kedua adalah cara macam mana kita nak create channel di bawah text channel itu sendiri. Ini kan merupakan channel-channel yang dah sedia ada. Kalau anda nak tambah sendiri pun boleh. Inilah cara-cara dia. Tekan create channel, kemudian text, dan anda tulis pada channel name ni, mungkin kerja rumah minggu pertama, kerja rumah minggu kedua, dan akan terteralah di bawah submission ni. Contoh dia macam ni. Okey, sebagai tambahan pula, kalau anda nak invite orang pula. Kalau anda nak invite, inilah cara-cara dia. Tekan ada button invite di sini. Kemudian anda boleh masukkan link ataupun inilah invite orang. Yang seterusnya, bagi text channel ni, anda boleh lihat di atas ni ada beberapa ikon lah. Anda boleh mutekan channel, ada ikon anda boleh mutekan selama 15 minit ke 1 jam ke, dan sebagainya. Dan ada
icon notification setting, kemudian ada pin message, ada thread, dan kita boleh tengok ahli mana yang ada dalam channel ni. Bagi guru-guru atau sesiapa yang telah create channel sendiri, ini merupakan beberapa perkara yang anda perlu cakna lah. Iaitu seperti yang saya katakan tadi, terdapat dua setting, iaitu general setting dan juga setting pada text channel tu sendiri. Pada kali ni kita akan cerita pasal text channel ni lah. Okey, sebelah perkataan text channel ni akan ada satu button setting lah. Ada icon setting. Kemudian bila anda dah tekan, akan ada edit kategori. Tekan kategori, kemudian akan ada paparan seperti overview dan juga kategori. Kalau overview ni, anda boleh tukarlah nama text channel tu kepada nama apa-apa yang anda sukalah. Kemudian pada kategori setting, ada dua, private category dan juga advanced permission. Pada advanced permission ni, dia ada view channel, manage permission dan juga banyak lagi lah untuk view channel ni. Contohnya macam siapa yang anda nak tengok channel anda. Kemudian pada manage channel, siapa yang anda, ini kiranya macam anda add another member. Contohnya time tu anda busy, kemudian anda meminta ketua kelas untuk tolong anda handle kelas tu. Jadi anda boleh add another member. Kemudian pada kategori setting yang private category ni, yang ini contohnya anda, macam saya katakan tadi lah, anda tambah channel baru, kemudian anda nak privatekan channel tu. Sinilah dia, anda boleh tekan ni dan tambah member siapa yang anda nak, member tu je. Anda nak member tu sahaja yang boleh tengok private tu. Okey, yang ni merupakan gambaran atau paparan server dari sudut pelajar. Apa yang pelajar tu nampak lah. Ni adalah paparan dari pelajar. Dia ada, boleh hantar stiker, macam guru juga. Ada interaction, favorite, reply, create read, mark unread, copy message, link. Cuma yang beza dia, di sini dia tidak ada delete message. Kalau dekat guru, guru boleh delete message. Macam tu je. Text channel ni kelebihan dia sama macam WhatsApp dan Telegram. Dia boleh reply chat. Contoh dia macam Adiba jenis ni, kita reply dia. Kita reply dia akan keluar lah macam di bawah ni. Dan kita juga boleh react kepada chat Adiba ni. Inilah reaction dia. Dalam Discord ni dia ada juga voice channels. Sebenarnya voice channels ni berfungsi untuk kita berinteraksi secara langsung, iaitu antara guru dan juga murid. Okay. Dekat voice channels ni sebagai owner, kita boleh create channel yang baru, create voice channels yang barulah. Okay. Ada dalam, kita boleh pilih voice lah. Okay. So kita nak dalam bentuk voice, dalam bentuk video. Contoh kita bagi nama. Okay, kumpulan 3. Okay, di mana di sini kita boleh sama ada kita nak tetapkan yang voice channels ni sebagai private ataupun public. Okay, kat sini kita tulis sebagai public ni. Okay, kat sini kita nampak sini. Okay, kumpulan 3 dekat bawah ni. Kalau ikutkan Discord, okay, Discord ni dia dah tetapkan 3 lah. Lodge, dia dah tulis Lodge, Study Room 1 and Study Room 2. Okay, di mana dekat Lodge ni juga kita boleh edit. Okay, kita boleh edit nama lah. Kita boleh edit, ada kata kita nak tukar nama ke kan. Okay. Kemudian dalam Lodge ni kita boleh add. Jadi kita boleh add kan student atau invite friends. Okay. Di mana bila mana kita nak invite, okay, kelebihan dia ada dua option. Okay, pertama adalah link yang pertama, okay, ini akan ada tamat tempoh. Itu dalam tempoh masa 7 hari selepas kita share link tersebut. Okay, manakala option yang kedua adalah link yang kita nak tu kita tak nak dia expired. Maksudnya boleh digunakan pada bila-bila masa. Dalam dah tamat tempoh sebulan ke kan, kita boleh guna lagi. So kita akan ambil set this link to never expire. Okay, so kita akan copy dan juga share kepada murid-murid. Okay. Ini adalah gunaan voice channels lah. Okay, di mana kita nak buka video dan sebagainya. Kita tengok contoh satu, contoh pertama. Contoh, kita buka ini. Okay. Dalam voice channel ni, dia punya kegunaan dia, fungsi dia lebih kurang sama dengan Zoom, okay, dengan Microsoft Teams, okay, lebih kurang samalah, okay, lebih kurang. Di mana kita boleh turn on kan kamera, okay, kemudian dan seterusnya. Okay, dekat Discord ni kita boleh hanya linkkan dengan satu app sahaja, iaitu YouTube sahaja. Okay, kita boleh add YouTube sahaja. Apps lain kita tak boleh. So dia ada ni lah pro and cons lah. Kita boleh hanya sharekan
YouTube sahaja. Apps lain kita tak boleh nak share kan. Bukan nak share kan, nak linkkan terus. Kalau apps lain kita kena buka browse dan sebagainya lah. Okay. Alright. Okay, kemudian kita pergi juga kepada share your screen. Dekat Discord ni pula kita juga boleh share screen lah. Okay, kita boleh pilih nak yang mana satu kan. Okay, kalau kita nak sharekan screen. Okay, kita tekan dari screen 1 kalau kita nak change, kita tekan change ni. Kemudian kita nak streamkan channel dekat channel yang mana. Okay, kita boleh pilih lah resolution, frame rate dan sebagainya. Okay, kita go live. Jadi kita akan nampak lah apa yang kita nak share tu lah. Yang kata kita nak sharekan ayat Al-Quran. Nak sharekan ayat Al-Quran kepada student. Minta student baca kan. Mana dia nak dengar bacaan student. Kita boleh sharekan. Okay. Dan kemudian di sini kita boleh pinkan dia. Okay, kita boleh fokuskan. Masalah lah, kita boleh fokuskan skrin yang kita share tu lah. Okay, di sini pun ada voice. Sama ada kita nak mute ataupun nak unmute. Ini kita boleh bagi emoji dan sebagainya. Okay, kemudian di sini pun akan ada chat lah. Sekiranya macam student ada masalah kan, tak dengar dan sebagainya, student boleh chat. Ataupun mungkin student nak tanya soalan, tak faham kan pengajaran guru, jadi student boleh chat dekat sini. Itu adalah antara kegunaan voice channel lah. Okay, voice channel. Tetapi untuk edit nama dan sebagainya, okay, voice channel ni hanya owner sahaja yang boleh edit. Okay, hanya owner sahaja yang boleh edit. Okay. Kita tengok kat sini. Alright. Okay, hanya owner sahaja yang boleh edit. Okay, cuma dekat voice channel ni kita nak edit, kita searchkan dekat edit kategori lah. Okay, sama ada kita nak edit nama ataupun permission. Okay, untuk permission ni kita boleh tengok kat sini. Okay, all member adalah everyone. Okay, nanti kalau nak add kan. Okay. Kemudian view channels ni kita boleh manage member lah. Manage permission. Okay, maksudnya ada kata kita nak tambah member, kita boleh tukar dekat manage permission. Okay, which is allow members to change the channel permissions. Okay, alright. Ni adalah antara fungsi lah. Okay, fungsi Discord dalam voice channel. Okay, dan juga kelebihan-kelebihan dia lah. Okay, boleh share screen, boleh tambah bilangan murid. Okay, dia tak ada limit. Okay, dalam Nosh ni, dalam voice channel ni dia tak ada limit. Okay, dia tak ada limit. Maksudnya dalam 1000 orang nak masuk pun boleh, tak ada masalah. Dan juga kelebihan dia juga kita boleh tetapkan limit. Dia kata kita tak nak ramai kan, nak 20 orang je, kita boleh tetapkan limit sampai 99. Dan lebih 99 kita akan menggunakan user limit iaitu no limit. Itulah antara kelebihan Discord ni lah. Dia lebih kurang macam Microsoft Word, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, macam apps yang biasa kita guna untuk PDP lah. Cuma mungkin Discord ni dia banyak guna untuk game sebenarnya. Untuk game, tapi tak ada masalah. Mungkin student akan lebih suka kan untuk menggunakan Discord ni. Itu saja untuk fungsi voice channels dalam Discord. Begitu, aplikasi Discord mempunyai kelemahannya tersendiri, iaitu ada bahagian tertentu dalam Discord ini ada penggunaan terhad disebabkan oleh lesen yang telah tamat tempoh. Sebagai contohnya, sekiranya guru nak buat exam ataupun quiz, maka guru boleh gunakan contoh bot yang saya sediakan untuk tambah dalam server. Tapi contoh sekiranya bot ni sudah tamat tempoh,
maka guru tidak boleh menggunakannya dalam server lagi. Kedua, pengguna mungkin merasa terganggu oleh iklan yang ditampilkan di dalam Discord, terutamanya jika mereka tidak menggunakan Nitro. Sebagai contoh, sekiranya ahli server ataupun pelajar dia kongsi pautan-pautan yang boleh mengganggu kepada pelajar-pelajar lain dalam voice chat tersebut, yang mana bukan tujuan untuk pendidikan. Jadi sebagai guru, untuk menghilangkan link-link tersebut ataupun setiap kali iklan yang keluar pada link yang dikongsikan oleh pelajar tadi, maka guru perlu menggunakan Discord Nitro, yang mana Discord Nitro ni dia berbayar, dan guru tersebut perlu meletakkan maklumat-maklumat untuk menggunakan Discord Nitro ini. Dan yang terakhir, sekiranya guru tidak berwaspada, kemungkinan Discord ini juga dapat memudahkan orang lain stalk hal-hal peribadi. Sebagai contohnya, mereka ataupun stranger menyamar diri sebagai pelajar. Kemudian apabila mereka sudah masuk dalam server, mereka akan mendedahkan kepada pelajar lain tentang perkara-perkara yang bukan tujuan untuk pendidikan, ataupun mereka menghantar suatu pautan yang mana sesiapa yang menekan pautan tersebut, maka akaun dan maklumat peribadi mereka akan digodam. Dan yang di atas ini adalah contoh sekiranya kita, guru ataupun pelajar, dia dapat mesej daripada stranger yang tidak berkaitan, lalu untuk mengelakkan diri kita daripada terganggu, lalu kita boleh pergi ke privacy dan setkan untuk kenalan kita saja yang boleh chat kita. Okey, setakat itu saja kelemahan yang kumpulan kami dapati dalam Discord ini. Okey, mula-mula kita cari Discord dan di carian dan akan keluar macam ni. Kita pilih Discord yang pertama ni dan akan keluar macam ni. Dia ada dua pilihan, sama ada kita download for Windows ataupun kita open Discord in your browser. Jadi download for Windows ni maksudnya kita pasang dalam kita punya peranti lah, untuk macam kita download macam aplikasi Discord ni dalam kita punya peranti. Okay, untuk yang open Discord in your browser ni, kita buka Discord ni di dalam kita punya browser ni, yang ni. Okay. Untuk memudahkan pengajaran kita akan download aplikasi Discord ni dan pasang di dalam kita laptop ataupun peranti, mana-mana peranti kita lah, untuk memudahkan pengajaran kita. Okay. Jadi kita pilih download for Windows. Okay, jadi bila kita sudah siap mendownload dan memasang aplikasi Discord ni dalam peranti kita, kita akan, benda tu akan keluar macam ni. Aplikasi Discord tu akan keluar macam ni, dan kita akan, untuk yang sudah mempunyai akaun Discord akan boleh terus login, manakala untuk yang belum mempunyai akaun Discord boleh register. Okay, jadi yang sudah ada akaun Discord ni boleh masukkan email ataupun telefon, nombor telefon. Okay, email dan password. Untuk memudahkan, sekiranya kita sudah mempunyai Discord dalam telefon bimbit ataupun apa-apalah, kita boleh scan QR ni untuk link, untuk memudahkan lah, macam memudahkan. Jadi kalau yang ini untuk login biasa, macam biasa lah, jadi akan keluar macam ni. Okey, kemudian untuk membuka kelas grup kelas baru, kita tekan add a server ni. Add a server ni, server group akan dipanggil sebagai server di dalam Discord ni. Kita tekan
akan keluar macam ni, akan ada banyak pilihan sampai ke bawah ni. Okey. Jadi kita akan pilih study group sebagai server untuk pengajaran kita kali ini, pengajaran KKK kita lah. Okey. Kemudian kita boleh skip this question dan kita tulis nama kelas kita. Okey, kita akan tekan create. Kemudian benda ni akan keluar macam ni. Okey. Jadi kita untuk kita mengajak ataupun invite anak-anak murid kita untuk masuk ke dalam, menginvite murid-murid kita untuk masuk ke dalam Discord ni, server Discord ni, dengan kita tekan invite your friends. Sama ada sekiranya kita sudah menjadi rakan murid-murid kita di dalam Discord, kita boleh terus cari di sini dan tekan invite. Manakala untuk yang belum menjadi rakan kita, kita boleh tekan copy link. Kemudian kita edarkan link tersebut kepada murid-murid kita. Okey, untuk pengetahuan semua, Discord link ni ada expired date. Kita boleh pilih sama ada 30 minit, 1 jam, 6 jam, 12 jam, 1 hari, 7 hari, dan ia boleh kita edit, tidak expired sama sekali. Okey. Jadi bila murid-murid tekan akan dan join, kita akan nampak nama mereka di tepi ni, di bawah nama guru ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita akan sambung pada bahagian information channels dan tag channels. Yang pertama, di sini kita boleh lihat adanya tab information, di mana ianya berfungsi sebagai platform ataupun tempat untuk guru memberi informasi secara umum, sama ada ianya mengenai pengajaran atau luar pengajaran. Seperti yang saya tunjukkan pada skrin saya, di bawah tab information ini adanya dua perkara, iaitu welcome and rules dan nota pembelajaran. Pada welcome and rules ini, guru boleh meletakkan apa sahaja informasi. Sebagai contoh, mungkin guru boleh meletakkan tujuan server ini diadakan serta peraturan-peraturan sepanjang berada dan menggunakan aplikasi Discord ini untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Pada ruang nota pembelajaran pula, ianya boleh digunakan sebagai ruang untuk menyebarkan nota ataupun slide ataupun gambar ataupun bahkan mungkin link video tentang tajuk-tajuk yang akan dipelajari. Seperti yang anda lihat pada skrin saya sekarang, saya telah mengkongsikan beberapa jenis nota, iaitu yang pertama ni jenis PDF, yang kedua pula jenis pautan video, dan yang ketiga pula jenis gambar. Ini akan memudahkan para pelajar untuk terlebih dahulu melihat apa yang akan dipelajari pada kelas yang akan datang. Selain daripada dua ruangan ini, guru-guru juga boleh menambah ruang lain dengan menekan simbol tambah di sini. Sebagai contoh yang telah saya buat, sebagai contoh informasi tentang sekolah. Guru boleh meletakkan nama ni sebagai sekolah dan create channel saja. Private channel ini, kalau kita letak private, kita akan perlu kepada orang-orang tertentu. Kita boleh memilih orang-orang tertentu untuk berada dalam channel tersebut. Jadi, kerana ini di bahagian informasi dan channel ini tentang informasi sekolah, jadi kita boleh membuatnya sebagai public dan tidak perlu pun kepada private channel. So, tekan create channel dan kita akan ada satu channel khas untuk informasi sekolah. Begitu jugalah dengan seterusnya. Beralih pula pada tab text channel, di mana text channel ini lebih tertumpu kepada teks, iaitu tulisan. Sekiranya guru ingin membuat kelas di atas talian dengan menggunakan suara dan video secara live, guru-guru boleh ke tab voice channel ini. Namun, penerangan kepada voice channel ini akan diteruskan oleh rakan saya yang lain.
terlebih dahulu, sekarang saya akan menerangkan apa sahaja yang guru boleh buat dalam text channel ini. Pada pendapat saya, text channel ini amatlah berkesan dalam membantu guru untuk melancarkan sesi pengajaran. Terdapat banyak ruang yang boleh kita tambah dalam text channel ini. Dan sekarang, jika anda lihat pada paparan skrin saya, adanya ruangan general, homework help, off topic dan lain-lainnya. Justru itu, saya akan terangkan satu persatu dan saya juga akan membuat sedikit simulasi supaya lebih difahami. Baiklah, yang pertama pada ruangan general. Ruangan ini boleh digunakan untuk apa sahaja perbincangan secara umum mengenai pengajaran yang akan diajar. Di dalam general ini juga, guru akan mendapat notifikasi tentang kemasukan murid ke dalam server ini. Seperti yang ada di skrin saya sekarang, jika dilihat adanya notifikasi yang menandakan siapa yang telah masuk ke dalam server ini. Seperti ini, anak murid saya Adiba Genius, Tasha, Nurfar, Maziah, Nurasnida Ayu, ada juga Najiha Anwar. Dan platform ini juga saya memberi sedikit kata-kata ataupun sedikit membuka kata kepada anak-anak murid bahawa platform ini akan digunakan sebagai kelas secara online untuk kelas KKQ. Seterusnya pula ruangan homework help di sini. Okey, melihat kepada nama homework help ini sendiri, pasti semua boleh mengagakkan apakah fungsi ruangan ini. Ya, betul. Ruangan ini digunakan untuk memberi latihan kepada para murid. Sebagai contoh, saya sebagai guru KKQ untuk kumpulan ini. Jadi, saya akan mengajar beberapa tajuk pada hari-hari tertentu. Lihat di sini, saya telah memberikan latihan mengikut topik pengajaran yang diajar. Pelbagai bentuk latihan boleh diberikan di ruangan ini. Antaranya yang paling mudah jika pengajaran dilakukan secara online ialah pautan latihan pengukuhan tersebut seperti yang telah saya buat di dalam ini. Okey. Pada awalnya, macam biasa, saya akan memberikan sedikit pembuka kata ataupun sedikit peringatan kepada para pelajar supaya channel ini, ruangan ini tidak disalahgunakan. Okey, di sini saya telah menetapkan bahawa channel ini khusus untuk saya sebarkan latihan pengukuhan kepada mereka. Okey, seperti yang pertama ini, saya telah memberikan latihan quizzes di mana pelajar boleh menekan saja link pautan ini dan terus menjawab. Begitu juga dengan yang lain, kita boleh letak apa-apa pautan. Dia tidak menetapkan apa-apa pautan ataupun apa-apa jenis latihan yang kita nak letak. Kemudian, adanya pula ruangan off topic. Apa kegunaan ruangan ini? Ruang ini boleh digunakan sebagai tempat perbincangan yang luar daripada pengajaran. Seperti ingin bertanya kabar atau sekadar untuk chatting biasa dan banyak lagi yang lain. Jadi, apa yang kurang sekarang? Jika kalian perasan, aplikasi Discord ini tidak menyediakan ruangan khusus untuk penghantaran kerja murid-murid. Jadi, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Sangat mudah. Caranya ialah kita pergi kepada simbol tambah ni, dan buatkan satu ruangan penghantaran kerja seperti ini. Okey, saya buat simulasinya. Kita tekan simbol ini iaitu create channel dan kita pilih text. Bukan voice, kita pilih text sebab kita nak buat dalam teks lah, bukan voice. Voice itu secara video secara langsung ataupun secara suara. Okey, pada channel name ni kita akan letak penghantaran tugasan. Okey, inilah salah satu kekurangan dalam aplikasi Discord ini. Pada channel name, kita tidak dapat menggunakan huruf besar dan kita tidak dapat menggunakan space. Sekiranya kita menggunakan space, dia akan jadi sengkang seperti ini. Okey, kita teruskan. So, untuk penghantaran tugasan ni, kita letak penghantaran tugasan dan kita create channel seperti biasa. Akan tetapi, kalau ruangan seperti ini, pasti akan mudah berlaku case untuk copy paste jawapan rakan-rakan yang lain. Jadi, sebagai seorang guru, bagaimanakah kita boleh mengelakkan perkara ini daripada berlaku? Jadi, inilah salah satu kebaikan aplikasi Discord ini. Tetapan pada setiap channel boleh ditetapkan sebagai private dan guru boleh memilih murid tertentu untuk berada dalam ruangan tersebut. Jadi, inilah cara-caranya. Okey, saya buat satu simulasi supaya anda lebih faham. Okey, kita tekan simbol tambah ni sebagai create channel dan kita pilih text. Dekat channel name ni, kita boleh letak nama student kita. Sebagai contoh, nama student saya tadi, Adibah. Okey, saya letak Adibah. Dan kita akan menekan private channel ni. Kenapa kita perlu tekan private channel? Private channel ni, dia bersifat agak privacy lah. Dari segi nama pun kita tahu. Jadi, dalam private channel ni, kita boleh pilih. Kita sebagai seorang guru, kita boleh pilih siapa yang kita nak ada dalam ni. Siapa membernya. Jadi, tadi kan saya buat untuk Adibah. So, saya akan add Adibah seorang sahaja dalam. So, kita create channel.
Jadi, sekarang kita dah ada private channel dengan seorang student. Jadi kalau kita ada 10 orang student, kita buatlah untuk 10 orang student. Memang ianya agak rumit, namun ianya sangatlah memudahkan dan kita boleh mengelakkan kes meniru dalam kalangan para pelajar kita. Jadi, guru boleh menggunakan ruangan ini sebagai platform kepada murid-murid untuk menghantar kerja mereka masing-masing. Maksudnya, kalau macam ni, Adibah lah. Okey, tengok nama yang lain lagi. Dekat sini saya ada Atika Natasha, pun private juga. Maksudnya, ruangan ini hanya saya dengan Atika Natasha sahaja. Ini Siti Nur Adibah, Falinawati, Maziah, Aslida Ayu dan Nurul Najiha. Okey, ruangan ini sangatlah membantu guru bukan sahaja dalam menjaga dan mengelakkan murid daripada kes meniru. Bahkan sekaligus ianya membantu guru untuk mudah menjejak dan merekodkan penghantaran tugasan oleh setiap murid. Buat pengetahuan juga, ruangan private ini tidak akan terpapar pada skrin pelajar lain. Ianya akan keluar pada paparan skrin murid yang menjadi ahli dalam ruangan tersebut sahaja. Sebagai contoh, ni ruangan untuk Adibah. Jadi, Adibah seorang je yang dapat tengok channel ni. Macam Maziah, Falena, Natasha, Ayu, semua tak dapat tengok channel Adibah. Dan begitulah untuk yang lainnya. Okay, jadi lihat di sini sedikit contoh saya bagi untuk penghantaran tugas. Okay, contoh kita tengok dekat Nurul Atika Natasha ni. Dia telah menghantar, bukti sebagai untuk membuktikan dia telah menjawab soalan-soalan dan latihan-latihan pengukuhan. Jadi, dalam channel private ni, guru boleh memberi peneguhan dan teguran secara tertutup dengan murid tersebut sekiranya ada kesilapan dan dalam tugasan yang dilakukan. Selain itu, guru juga boleh memberi reaksi kepada respon pelajar seperti ini. Okay, contoh dekat sini. Okay, contoh kita buat ni. Okay. Saya nombor 1 bas lalu Ustazah. Okay, contoh saya nak react. Saya just tekan ni. Saya cuma perlu tekan add reaction dan boleh pilih reaction mana yang saya dah letak. Okay, sekian. Itu sahaja penerangan dari saya. Semoga penerangan ini mudah difahami dan bermanfaat kepada semua. Jadi kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Jadi baiklah, saya akan menerangkan pula berkaitan dengan voice channel ataupun ruang voice channel di dalam Discord ini. Jadi bila kita buka pada ruangan kelas kita akan dapati beberapa channel lah, iaitu channel information, text channel dan di bawahnya ada di bahagian voice channel. Jadi saya akan menerangkan berkaitan dengan voice channel. Sekiranya kita lihat di bahagian voice channel ni terdapat satu ruang yang disebut sebagai launch. Jadi launch ini sebenarnya pada asalnya ia berfungsi sebagai tempat untuk ruang untuk berborak kosong sekiranya di dalam Discord inilah. Tapi ianya boleh digunakan ataupun ditukarkan pada sekiranya guru tersebut nak membuat pengajaran KKQ, yang mana ianya boleh dijadikan sebagai pusat ataupun tempat perbincangan secara langsung lah bersama-sama murid. Jadi di bahagian voice channel ini juga terdapat ruang lain, iaitu ruang study room 1 dan juga study room 2. Sekiranya guru nak buat perbincangan khusus, misalnya berkaitan dengan perbincangan tugasan ataupun penilaian, jadi guru boleh membina ruang study room di bahagian voice channel ini untuk membuat secara khususlah perbincangan bersama-sama murid. Baiklah, seterusnya kita akan lihat bagaimanakah launch ini berfungsi. Sebenarnya secara umumnya launch ini berfungsi sedikit sebanyak sama seperti video call lah, video call di WhatsApp dan juga Google Meet ataupun juga Zoom. Yang mana bila kita lihat di bahagian launch ini, di bahagian kanannya terdapat open chat, iaitu bila kita tekan terdapat ruang untuk guru bermesej bersama murid lah untuk mendapatkan maklumat ataupun apa-apa. Kemudian di bahagian sebelah kanannya juga ada simbol manusia dan juga tambah untuk memasukkan murid-murid ke dalam kelas, iaitu hanya dengan menekan dan juga dia akan keluar link. Guru hanya perlu copy dan kemudian sebarkan di bahagian ruang kelas lah. Misalnya di sini kan perlu paste, minta para murid untuk join kelas tersebut. Jadi bila kita lihat ataupun kita buka di bahagian launch ini, akan wujudnya nama kita, nama guru dan juga
murid-murid di bahagian bawah ni. Dan jadi bila saya dah tekan di bahagian launch ini, akan keluar begini. Jadi pada di bahagian bawah terdapat simbol kamera. Bila mana guru membuka kamera akan terlihat muka guru, dan sekiranya ada pelajar-pelajar masuk dalam kelas akan ramailah pelajar yang wujud di bahagian kanan ini. Seterusnya sekiranya guru hendak membuka suara ataupun menutup suara, hanya perlu tekan di bahagian mute. Jadi seterusnya sekiranya guru nak menjelaskan berkaitan dengan KKQ kan, jadi guru boleh share screen tadi. Share screen, maksudnya share screen buku teks KKQ. Jadi dapat dilihatlah di sini. Akan ada ruang yang dapat dilihat oleh murid. Jadi sekiranya guru nak stop memaparkan buku teks, jadi hanya perlu tekan di bahagian stop streaming. Dan contoh. Seterusnya di bahagian roket ini terdapat di bahagian roket ini pula ada merupakan ruang aktiviti yang boleh digunakan oleh guru, misalnya untuk watch together, menonton bersama-sama video di YouTube. Misalnya bila guru menekan misalnya guru menulis guru ingin memaparkan video berkaitan dengan Taranum Bayati. Contoh Taranum Bayati. Misalnya ini. Jadi murid dapat melihat bersama-sama lah video yang ditunjukkan oleh guru di bahagian YouTube. Sekian sudah habis. Guru hanya perlu menekankan stop, leave activity. Jadi selesai lah tontonan video tersebut. Itu adalah secara ringkas bagaimanakah ianya launch di bahagian voice channel ini berfungsi. Sama juga di bahagian study room, ruangan untuk guru membuat perbincangan bersama murid. Sama juga fungsinya. Fungsinya sama. Seterusnya di bahagian bawah juga terdapat reaction. Guru ataupun murid dapat memberi reaction lah berkaitan dengan isi pembelajaran, misalnya thumbs up, emoji laughing dan sebagainya. Jadi bila kita lihat di sebelah kanan sebelah kanan user ini terdapat ruangan user setting. Di bahagian user setting ni kita boleh mengubah nama. Kita hanya boleh tukar gambar di bahagian edit user. Misalnya di bahagian banner channel kita tukar background dia lah, warna purple. Dan juga change button ni adalah gambar profile kita. Misalnya kita nak letak ke gambar kita sendiri, kita nak ni. Misalnya yang kita apply. Jadi dapat ruang muka kita sendiri. Tekan save change. Jadi itu sahaja berkaitan dengan ruangan voice channel. Sekarang kita berada di penghujung video di mana kita telah mempelajari mengenai kelebihan aplikasi Discord, kekurangan aplikasi ini dan sejauh manakah aplikasi ini dapat membantu khususnya guru-guru KKQ ataupun guru-guru di luar sana untuk menggunakannya pada sesi pengajaran